Assalamualaikum, selamat kembali ke channel aku. Alhamdulillah, aku berjaya menstabilkan diri aku untuk mengupload konten yang terbaru. Jadi, aku akan cubalah untuk konsisten. Orang kata konsisten dalam aku punya channel ni lah. Apapun, terima kasih kepada korang yang sudi melihat dan mendengar cerita-cerita aku. Okey, korang apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Aku kat sini sentiasa mendoakan korang semua. Semoga korang sihat-sihat sentiasa. Kan, dengar cerita kan sekarang dah boleh rentas negeri. So kalau dah boleh rentas negeri tu, korang kenalah jaga SOP korang. Okey, sebelum aku mulakan cerita ni, aku suka nak ingatkan korang yang tujuan aku upload konten dekat channel aku ni, aku cerita balik seram ni, bukan nak tujuan aku takutkan korang. Okey, tapi sekadar ingin berkongsi pengalaman diorang ni untuk kita jadikan sebagai pedoman. Sebab mana yang baik tu, kita ambil lah. Okey, yang mana yang buruk tu, kita jangan ambil. Okey, kita tengok jauh-jauh. Okay, jadi cerita yang akan aku sampaikan kali ni kisah benar, kisah betul oleh seorang sahabat aku di Instagram. So dia DM aku pasal kisah dia, dan bila aku baca balik kisah dia, dia agak rare bagi aku. Tak tahulah bagi korang, tapi bagi aku rare. Sebab apa rare? Nak tahu kenapa rare tu? Jom kita layan cerita yang akan aku sampaikan ni. Okay, kisah ni terjadi pada tahun 2017, nak dekat akhir-akhir bulan 12 lah. Okay, dia ni nak pergi umrah. Okay, so dia pergi umrah dengan salah satu travel company ni. Okay, travel company ni dia famous lah. Korang boleh tahu dekat, dia selalu keluar iklan semua. Okay, tapi bukan kita nak cerita pasal travel company ni. So dia orang pergi dengan travel company ni. So pada hari berkenaan, dia pun bertolak lah dengan travel company ni. So perjalanan daripada KLIA ke airport Jeddah tu tak ada apa-apa masalah lah. Tak ada apa-apa yang mencurigakan. Okay, bila diorang dah sampai je dekat airport Jeddah tu, diorang nak ke Tanah Suci Mekah, diorang kena naik bas. So diorang pun naiklah bas ramai dengan jemaah, semua pergi ke Tanah Suci Mekah. Okay, time tu memang tak ada hal lagi yang mencurigakan. Memang tak ada. So bila bas ni dah sampai je dekat Mekah tu, para jemaah kenalah turun. Okay, para jemaah kena turun, dan mutawif ni kenalah kira seorang-seorang. So mutawif ni pun kira seorang-seorang. Lepas kira apa semua, dia pun tak cukup lagi seorang. Sudah. Kenapa boleh tak cukup pula ni kan? Tadi boleh cukup kan? So mutawif ni pun dikira lah lagi sekali jemaah ni. So bila dia kira balik, betul, confirm tak cukup. Mutawif ni pun naiklah dekat bas tu. So dia naik balik, dia nak confirmkan ada ke siapa-siapa tak turun lagi dalam bas tu kan. Jadi bila dia naik je, dia nampak seorang pakcik ni tak turun. Dia duduk je kat situ, diam je. Pakcik ni dia badan besar lah, sadar agaknya dia pencen askar. Dan dari situ maka terjadilah pujuk antara mutawif ni dengan pakcik tu. Suruh turun lah sebab diorang nak buat umrah kan. Tiba-tiba satu kejadian yang tak disangka, pakcik ni memekik, menjerit seperti yang kena rasuk. Pakcik ni cakap, "Tak nak, aku tak nak turun. Aku nak balik tempat aku panas. Aku tak nak." Dia jerit dengan nada yang agak seram lah. Kan? Sambil dia mengibas-ngibas kain ihram dia, macam seperti seorang yang kepanasan lah. Sudah. Apa hal pula ni? Lek, InsyaAllah tak ada apa-apa kan, kata seorang mutawifnya. So dia tak nak orang kabut kan. So dia reda keadaan ni, dan dia pergi tanya makcik tu. Okay, makcik ni isteri kepada salah seorang pakcik tadi lah. Yang pakcik yang menjerit-jerit tadi. Dia pun tanya kepada makcik ni, nak tanyalah, pakcik ada bela apa-apa ke? Akhirnya makcik ni pun menjawab yang pakcik tu ada membela saka harimau dan saka apa dah satu lagi yang dia lupa.
dan dia dah pesan dekat pakcik tu supaya membuang bahan-bahan ataupun barang-barang yang tak elok, okey, dekat Malaysia. Sebab kita nak ke Tanah Suci Mekah kan, so dia dah suruh dah pakcik tu buang, tapi pakcik tu tak mengendahkan arahan tu. Lepas tu mutawif ni pun ramai-ramai bacalah doa sikit, okey, mengaji sikit, dan pakcik ni pun pengsan. Masa dia pengsan tu ramai-ramai dah nak turunkan dia dekat bas tu, tetapi agak berat dia punya badan tu, maka agak bergelut sikit lah jemaah-jemaah dekat situ. Jadi dia pun lepas mengangkat pakcik tadi tu, terus pergi ke hospital untuk rawatan lah. Dan bila dah pakcik tu dah discharge, dia keluar, dia pun meminta maaf kepada semua jemaah sebab dah menyusahkan diorang semualah akibat daripada perbuatan dia tu. Jadi pakcik ni pun tak bolehlah nak menunaikan umrah sebab badan dia dah tak larat, sebab benda-benda ni semua kan. Dan bila dah sampai je dekat Madinah tu, barulah badan dia rasa lega sikit, badan dia rasa ringan, boleh solat jemaah bersama dengan jemaah-jemaah yang lain lah. Itulah dia kisah yang dapat aku kongsikan dekat korang untuk hari ni. Korang rasa macam mana? Boleh jadikan iktibar tak? Benda-benda yang syirik ni, janganlah kita sesekali mengambil ataupun membuat. Nanti buruk padah dia. Tambah-tambah bila kita nak pergi ke Tanah Suci Mekah kan, tempat suci, rumah Allah. Jadi patutnya kita kenalah berhati-hati dengan perkara-perkara macam ni kan. Terima kasih kepada korang yang sudi mendengar cerita aku kali ni, okay? Mana yang baik kita jadikan teladan, mana yang jahat kita jadikan sempadan. Okey, apapun, terima kasih kerana sudi sokong dan teruskan korang untuk sokong channel aku ni. Jangan lupa subscribe, like dan share, okay? Beritahu kawan-kawan korang semua. Apapun yang jadi, semua ada hikmah. Dan wallahualam bisawab, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Jumpa korang pada cerita yang akan datang. Assalamualaikum.